Okay, next kita akan pergi kepada binomial theorem. So binomial theorem ada dua jenis. Dia bergantung kepada nilai n kita. Okay, kalau n kita adalah positive integer, cara dia lain. Satu lagi adalah kalau n kita adalah negatif ataupun fraction, cara dia lain. So untuk soalan macam ni, yang pertama sekali bila dapat soalan, kamu kena tengok nilai n dia ni apa dia. Adakah dia positive integer ataupun dia negatif ataupun fraction. Okay. Pertama tengok soalan dulu, tengok nilai n dulu, baru kita proceed. Ini yang pertama, tolong ingat betul-betul. So sekarang ni kita akan bincang untuk positive integer n dahulu. Okay, so rumus dia adalah macam ni. Okay, kalau tak nampak saya tulis a plus b to the power of n. So dia always start. Okay, sebenarnya dia adalah n0, a to the power of n, b to the power of 0. Ingat lagi tak yang kita belajar hari tu? Untuk first term, kuasa yang pertama ni mesti adalah yang highest sekali kan. Kemudian yang ini adalah yang lowest. Lowest power iaitu kosong lah. Sebab tu dalam formula dia tulis a to the power of n saja. Sebabnya b to the power of 0 adalah sama dengan 1. Ini n kosong ni, jawapan dia adalah 1 juga. Sebab tu formula dia tulis a to the power of n sahaja. Kemudian yang seterusnya baru n1. Okey, yang kosong tadi akan jadi 1. Kemudian yang seterusnya a to the power of n minus 1. Ingat lagi tak? The first term dia akan kurang 1. Yang second term dia akan tambah 1. So itu datanya rumus ni. Dan dia akan berterusan, okay, plus dot 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 sampailah yang terakhir iaitu n, choose n, a to the power of 0, b to the power of n. Okay, ingat tak kita habis dengan first term akan jadi kosong, second term highest power. Okay, so itu datanya di sini. Sebab apa? A kuasa kosong adalah sama dengan 1. N choose n adalah sama dengan 1. Okay. So rumus ni biasanya dia bagi dalam exam, tapi kita jangan berharap sangatlah sebab takut nanti kalau dia buang macam mana. Maksudnya kalau exam tak bagi formula ni, habislah kita. So kita kena hafal dia punya pattern. Okay, tengok pattern. So pattern dia saya dah bagi tahu dah macam mana ni. Okay, kalau tak ingat cuba ulang balik video ni. Kemudian untuk positive integer, kita akan ada satu lagi rumus. Yang ini biasanya dia tak bagi dalam exam, so kamu kena hafal. Okay, so bila nak guna rumus ni? Okay, baik, katakan saya ada a plus b to the power of 20. Tetapi soalan minta dia nak term yang ke-7 sahaja. Okay, dia nak tahu term yang ke-7 sahaja. So takkanlah kita nak expand kita punya binomial ni kepada 20. Kan, membazir masa, membazir dawat pen dan membazir banyak lagi lah pembazirannya. So inilah datanya rumus ni, formula ni, iaitu kita akan gunakan formula ni untuk cari term yang kita minat dan yang kita nak cari sahaja. Okay, so yang ini kena hafal. Rasanya dia tak bagi dalam exam. Okay, so kita tengok example 9. Okay, example 9 soalan A. Dia minta expand 2 plus x to the power of 5. So yang pertama kena buat apa dulu? Macam saya cakap tadi, tengok nilai n. Okay, n dia adalah positif. Ini positif 5. So kita akan gunakan expansion yang pertama ni. So boleh rujuk kamu punya nota untuk dia punya formula. Baik, kita punya A kita ataupun first term kita adalah 2, second term kita adalah X, N kita adalah 5. So saya dah ingat dia punya pattern, so saya akan terus buat.
So dia always start dengan n choose 0. So sekarang ni n kita adalah 5. So sini kosong lah. Kemudian first term kita tadi adalah 2. So 2 kuasa highest power. Okay, 5 sini. Kemudian second term adalah x. So ini adalah kuasa kosong. Okay, so selesai untuk first term kita. Plus 5, 1. Kemudian ini adalah 2 kuasa berapa? 4 kan? Dia berkurang 1. Kemudian x bertambah 1. Tambah 5, 2. Okay. First term kita adalah 2 kuasa berkurang 1 jadi 3. X kuasa bertambah 1 jadi 2. Kemudian kita teruskan lagi. 5, 3. Ini 2 kuasa 2. X kuasa 3. Tambah 5, 4. Ini akan berkurang 1 jadi kuasa 1. Ini akan bertambah 1 jadi 4. Tambah 5 choose 5. So ini 2 kuasa kosong. X kuasa 5. So bila nampak ini sama ataupun second term kita ni dah jadi highest power iaitu 5, kita akan stop sampai situ. Kemudian apa yang kamu kena buat adalah tekan kalkulator lah. Okay. 5C0 ni adalah sama dengan 1. 2 kuasa 5 adalah sama dengan 32. Kemudian X kuasa kosong adalah 1. Kemudian 5C1, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 5. Ini 2 kuasa 4 adalah sama dengan 16. Kemudian X kuasa 1 adalah X sahajalah. Okey, kemudian 5C2. 5C2 kita akan dapat 10. 2 kuasa 3 adalah sama dengan 8. X kuasa 2, X kuasa 2 lah. Okey, kemudian tambah 5C3 adalah sama dengan 10. 2 kuasa 2, 4. Ini X kuasa 3. Kemudian 5C4 akan jadi 5. Okey, 5. Kemudian 2 kuasa 1 adalah 2. X kuasa 4, X kuasa 4 lah. Tambah, okey, 5C5 adalah sama dengan 1. 2 kuasa kosong sama dengan 1. X kuasa 5 akan jadi X kuasa 5. Okey, kemudian simplify. Kita akan dapat 32 tambah 80 X tambah 80 X square tambah 40 X cube tambah 10 X kuasa 4 tambah X kuasa 5. So inilah jawapan akhir dia. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan B pula. Baik, A kita ataupun first term kita adalah 1. Second term kita B ialah negatif 2X. Jangan lupa ambil dia punya negatif tu. Negatif tu milik 2X. Okay. Kemudian N kita adalah sama dengan 4. So, kamu boleh rujuk formula dekat lecture note sambil buat soalan ni. Tapi saya dah ingat pattern, so saya akan teruskan sahaja. Okay, so 1 minus 2x to the power of 4 is equal to 4 choose 0. Okay. First term 1 kuasa 4. Kemudian second term adalah negatif 2x kuasa kosong. Ingat, highest power dia sekarang adalah 4. Lowest power always 0 lah. So, teruskan lagi. Plus 4 choose 1. Times 1 to the power of Q. Times negative 2x to the power of 1. Plus 4 to 1 square. Negative 2x square. Plus 4, 3. 1 to the power of 1. Negative 2x cube. Plus 4 choose 4. So 1 to the power of 0. Negative 2x to the power of 4. So kita akan berhenti sampai situ. Okay, jangan teruskan lagi, nanti kamu akan dapat jawapan salah lah. Kemudian okay, kita akan selesaikan satu persatu. So 4 choose 0 is equal to 1. 1 to the power 4 is equals to 1 lah. Okay, negative 2x to the power of 0. Ingat, apa-apa kuasa kosong adalah sama dengan 1. And then 4 choose 1 is equal to 4.
and then 1 cube 1 lah. Okay, kemudian negative 2x plus 4 choose 2 is equal to 6. 1 square is equals to 1. Okay, yang ini tolong hati-hati. Negative 2x kuasa 2 ni tolong hati-hati. Kita buat macam ni. Negative 2 square times x square. Buat macam tu. Sebab apa? Ramai yang tak squarekan negatif tu. So, hati-hati ya. Plus 4 choose 3 is equal to 4. 1. Okay, ni negative 2 cube. Asingkan dia macam ni. X cube. Okay, plus 1 times 1 times negative 2 to the power of 4. X to the power of 4. Asingkan dia. So, tekan calculator, kita akan dapat jawapan dia akan jadi 1 minus 8x plus 24x square minus 32x cube plus 16 x to the power of 4. Okay, selesai expansion kita. Baik, ingat ini adalah soalan expand. Dia minta kita expand. Oh, ini adalah soalan A2 A2 bukan B. A2. Okay, untuk soalan B, dia bagi binomial expansion A plus B to the power of 8. Find the third term ataupun T3 and sixth term ataupun T6. So, adakah soalan ni minta kamu expand? Tidak. Okay, soalan tak minta kamu expand. Okay, jangan expand. Tapi dia minta certain terms sahaja, iaitu T3 dan T6. So, kita akan gunakan rumus yang satu lagi tu. Okay, yang saya minta kamu hafal, iaitu TR plus 1 is equals to NR A to the power of N minus R B to the power of R. So, yang pertama, step yang pertama yang kita kena buat adalah kita masukkan nilai N sama dengan 8 ni dalam kita punya formula ni. So, kita akan dapat TR plus 1 is equal to 8R A 8 minus R B to the power of R. Okay, itu step yang pertama. Third term ataupun T3, kita comparekan dengan TR plus 1. So, sekarang ni 3 adalah sama dengan R tambah 1, meaning that R is equal to 3 minus 1, which is equals to 2. Okay, so kita akan gunakan nilai R yang kita dapat ni, kita akan masukkan balik dalam kita punya formula ni. So, kita akan dapat T2 tambah 1 sama dengan 8 choose 2. Kemudian A to the power of 8 minus 2 B square. Kemudian kita akan tekan calculator. So, 8 choose 2 is equal to 28. A to the power of 6 B square. So, ini adalah term yang ketiga. Simple je. Okay. So, step yang pertama adalah yang ini. Kita masukkan nilai N dalam kita punya general formula. General formula yang inilah. Kemudian, kita akan cari nilai R tu. Okay, cari nilai R. Yang ketiga baru solve. Okay, solvekan dia. Baik, kita cuba lagi sekali untuk sixth term. Okay, ataupun term yang keenam. So, yang pertama adalah kita akan comparekan T6 dengan TR plus 1. So, kita akan dapat 6 adalah sama dengan R tambah 1. So, R adalah sama dengan 5. So, sekarang ni, okay, kita masukkan R sama dengan 5 dalam kita punya formula tadi. Okay, formula ini. So, kita akan dapat apa? T5 plus 1 is equal to 8 choose 5 A to the power of 8 minus 5 B to the power of 5. So, kita akan dapat 56 A kuasa 3 B kuasa
5. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, cuba kita apply kepada soalan yang sebelumnya. Ingat lagi tak soalan Pascal triangle tu? Okay, saya nak cuba gunakan rumus TR+1 ni. Okay, kalau masih ingat lagi kita punya example Pascal triangle yang A ni, katakan saya nak cari term yang ketiga sahaja. Okay, term yang ketiga sahaja ni. Jawapan dia adalah 6xy². So, macam mana saya nak apply rumus TR+1 ni? Okay, so kita tengok macam mana kita nak apply TR+1. Baik, A saya adalah sama dengan 2x, B saya adalah sama dengan negative y, N saya adalah sama dengan 3. Dan saya nak cari term yang ketiga. Okay, dan saya nak cari term yang ketiga sama dengan apa? Ini adalah jawapan dia. So, yang pertama, kita ada formula TR+1 equals to NR. Kemudian A to the power of N minus R, B to the power of R. Ini adalah general formula dia. So, kita akan masukkan kita punya A, B dan N. So, dia akan dapat macam ni. TR+1 is equal to 3 choose R. A kita adalah sama dengan 2X kuasa N minus R. Kemudian B kita adalah sama dengan negatif Y kuasa R. Okay, kemudian saya mahu cari T3. So, T3 kita compare dengan TR+1. So, kita akan dapat 3 sama dengan R tambah 1. R adalah sama dengan 2. Kemudian dah dapat R sama dengan 2. Kita masukkan dalam kita punya formula di sini. So, T2 tambah 1 adalah sama dengan 3 choose 2. 2x, so sama dengan 1. And then negative y kuasa 2. So, tekan calculator. 3 choose 2 is equal to 3 times 2x times negative 1 square y square. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 6xy square, which is sama dengan kita punya jawapan ni. Okay, so rumus TR+1 ni kita akan gunakan untuk cari term yang kita minat sahaja, iaitu untuk soalan ni saya berminat dengan term yang ketiga ni. So, kita boleh gunakan rumus TR+1. Boleh faham ke setakat ni? Okay, so untuk soalan C, D kita akan sambung dengan video yang seterusnya. Baik, itu saja. Thank you guys.